Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi'afwi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jadi fasa yang ketujuh, yang Jawi 79. Fasa yang ketujuh, penjelasan mengenai rububiyah. Rububiyah. Pengertian rububiyah dan hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran urusan Allah Ta'ala. Dulu kita tahu masuk tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya, perbuatan Allah. Itu masuk rububiyah. Kita mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah. Rububiyah dengan makna ijma', makna yang menyeluruh, umum. Ialah mengiktirafkan dengan iktiraf yang jazam, yang pasti, yang tetap, yang kukuh, yang tak berubah. Jazam tak berubah dah. Tak berubah. Bahawa Allah Ta'ala adalah mentadbir semua benda dan perkara yang ada di alam dunia ini. Tiada pentadbir yang lain melainkan Allah Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Di sini sebut kita mentauhidkan Allah dengan segala perbuatan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Maksudnya tidak ada yang menjadikan melainkan Allah. Tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Tidak ada yang menghidupkan melainkan Allah. Tidak ada yang mematikan melainkan Allah. Tidak ada yang menurunkan hujan melainkan Allah. Tiada yang memeliharakan sekilas makhluk melainkan Allah. Dan tiada yang beri mudarat melainkan Allah. Dan tiada ada yang beri manfaat melainkan Allah. Tiada yang mengampuni segala dosa melainkan Allah. Tiada yang memberi berkat melainkan Allah. Jadi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah. Maksud rububiyah ni itu pentadbiran urusan Allah. Allah Azza wa Jalla yang menjadikan alam ini dan yang memiliki alam. Hak Allah Ta'ala, milik Allah, adalah pentadbir tunggal, tanpa bantuan dari mana-mana jiwa pun. Tak ada siapa-siapa bantu Allah. Dan Allah bersendirian menjadikan makhluk. Tidak ada siapa pun yang membantu Allah menjadikan makhluk. Menghidupkan makhluk, mematikan, memuliakan, menghinakan, memberi rezeki, memberi nikmat. Nikmat itu rahmat, memberi sakit, mensihatkan dan lain-lain. Semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Kita baca dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi itu rububiyah. Maksudnya Tuhan bagi sekalian alam. Tuhan alam malakut, alam dan alam
tiada kepada ada, alam perut kita berada dalam perut ibu kita, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat, alam syurga, semua tu dikatakan Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam, semua alam. Alam dunia, alam akhirat, alam jadi, alam tiada, semua ni Allah yang mentadbir secara tunggal, bersendirian dalam mentadbirkan semua benda ni. Tak ada tidak ada siapa-siapa membantu Allah Ta'ala. Malaikat pun tak ada. Cara bantu lemah lah. Cuma malaikat ni sebagai perutusan, wasilah antara Allah dengan Nabi, hantar wasilah. Bukan bermakna ada malaikat Allah lemah, tak lemah. Kan? Kalau Allah tak ada sendiri nak buat lemah pun boleh. Tapi ada hikmah. Ada hikmah. Firman Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Kata Rabbu. Rabbu itu rububiyah. Ingatlah kepada Allah, jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk. Urusan makhluk ni banyaklah, daripada tiada kepada ada, urusan kita sekian-sekian, urusan yang lepas, urusan yang sekarang, urusan yang akan datang. Urusan yang akan datang, kita nak jadi macam mana, kaya ke miskin, nak mati tang mana, anak berapa orang, sampai sekian-sekian, kesepuak batu, semua tu telah ada di azali pada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang meluruskan manusia, dan kepada Allah lah kita menyembah Allah. Dan urusan pemerintahan, pemerintahan kembali kepada Allah, semua kepada Allah. Apa yang berlaku, orang ni turun, orang ni naik, orang naik turun, penggiliran kuasa, itu pun urusan Allah. Telah ada di azali dah. Orang nama sekian-sekian sampai sekian-sekian berkuasa, menjadi pemerintah, menteri dan sebagainya. Benda dah di azali dah. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbirkan sekalian alam. Yang kedua, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falillahil hamdu Rabbi. Kata Rabbi, Tuhan. Maksudnya kita mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Apa yang berlaku, semua Allah mudah. Demam ke sakit ke apa, semua Allah. Allah yang mengatur, yang merancang pada azali lagi. Kita tak ada lagi. Ibu bapa kita pun tak ada lagi. Siapa-siapa pun tak ada lagi. Allah tak ada rancangkan orang sekian-sekian ada pada waktu sekian-sekian. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardh rabbil alamin. Suratul Jathiyah. Suratul Jathiyah ni di antara surah-surah yang akan tunggu di pintu neraka. Kita balik buka Quran, dan Quran tu ada 7 surah yang dimulai dengan Hamim. Dia mulai dengan Hamim. Antaranya surah Al-Baqarah. Kemudian surah Al-Jathiyah. Kalau kita balik buka Quran, 7 surah ni memang ada mula kat depan dia Bismillahirrahmanirrahim, Hamim tu dia. Dia akan tunggu di 7 surah yang mula dengan Hamim ni akan tunggu di 7 pintu neraka.
Jadi orang yang selalu membaca 7 surah ni, dia beruntunglah akhirat. Tak boleh kata malaikat bawa surah hamba ni ke pintu neraka pertama, maka surah ni duduk tunggu dah. Dia cari siapa yang duk baca ni. Bawa kat pintu neraka, maka surah ni dia syafaat minta kepada Allah, ya Allah, janganlah kamu masuk hamba-Mu ini ke dalam neraka. Dulu kat dunia dia selalu membaca aku siang dan malam, maka tak boleh. Pi neraka yang kedua sama juga, tinggalkan 7 neraka, 7 surah ni duk tunggu. Sebab tu kita ada 7 hari, seminggu 7 hari. Baca setiap hari 1 surah. 7 hari 7 surah yang mula dengan Hamid. Kita ingat tentang surah Al-Bukhan, surah Al-Jasiyah, surah Fussilat. Itu surah yang mula dengan Hamid. Bagi jumpa, mesti jumpa sebab dia mula dengan Hamid tu. Maka bagi Allah jualah tertentu segala puji. Puji-puji ni semua kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji Allah bagi Allah, tak apalah Allah puji, sebab Allah yang mencipta makhluk. Allah la ilaha illa ana. Allah puji Allah. Kemudian Allah puji makhluk. Boleh. Ni'mal 'abdu innahu awwab, sebagai hamba yang banyak bertaubat kembali kepada Allah. Puji hamba kepada Allah, tak apalah, alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji puja bagi Allah yang memberi petunjuk hidayah kepada kita. Puji hamba bagi hamba, kita puji kawan kita. Kita puji kawan kita, kamu ni rajin lah main surau semayang di mana. Hakikatnya puji kita kepada kawan kita tu, puji tu kembali pada Allah juga. Sebab Allah yang lagi dia rajin. Kalau Allah tak hidayah kepada dia, tak ilham kepada dia, dia pun tak rajin. Semua yang berlaku kembali pada Allah Ta'ala. Kita rajin ke, kita tegak ke, malas, semua kembali pada Allah. Allah yang menggerakkan kita. Tuhan yang mentadbirkan langit. Tengok langit, mana ada siang, tak runtuh pun. Itu pentadbiran Allah. Tengok matahari jalan, matahari bulan, dia berjalan siang malam, dia tak berlaku pun, tak bertemu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah telah rancang dan atur dah diadali matahari tersiang, tak bertemu. Matahari dia jatuh maghrib, tenggelam. Maka matahari itu dia pergi bawah aras. Tiap hari matahari tenggelam, dia pergi bawah aras, bersujud kepada Allah, tunggu arahan Allah Ta'ala. Sama ada nak teruskan berjalan ataupun tidak. Maka Allah Ta'ala perintah matahari terus macam biasa. Itu disebut dalam hadis. Esok tenggelam, sujud buat. Semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tahan, hati manusia tak ada matahari, hidup je. Dan Tuhan yang mentadbirkan bumi. Bumi ni pun Allah Ta'ala mentadbirkan langit dan bumi sekali. Tuhan sekalian alam, Tuhan bagi semua alam. Yang kata makhluk ni huwa wasi Allah.
Barang yang selain daripada Allah, semua makhluk. Selain daripada Allah, semua makhluk. Malaikat, Nabi, manusia, pokok, gunung ganang, sungai, semua itu dikatakan makhluk, iaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada makhluk, makhluk-makhluk lagi, pokok-pokok, daun, mereka bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Bertasbihlah apa yang ada langit dan di bumi. Rupanya makhluk sehingga manusia ni kerja macam bertasbih. Cuma manusia tak faham. Kalau Allah Ta'ala bukan hijab, kita faham. Maka dengan tasbih-tasbih makhluk ni, yang daripada manusia, binatang, pokok, daun-daun semua bertasbih. Dengan sebab tasbih mereka Allah Ta'ala menyelamatkan makhluk-makhluk yang bernama manusia. Sebab makhluk yang bernama manusia ni banyak buat maksiat. Macam-macam maksiat ni yang tak bertaubat, yang taubat orang dia tak dalam taubat. Dengan sebab rahmat Allah kepada makhluk lain, maka manusia terselamat. Hujan, nama dah turun panas. Maka pokok Allah tak pada masa Allah tak turunkan hujan. Sebab apa? Sebab ada makhluk-makhluk yang lain ni bertasbih kepada Allah. Ada makhluk-makhluk yang bernama manusia ni beribadat di tengah-tengah malam, bertahajuk, beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi disebabkan berkat ibadat makhluk-makhluk ni, Allah Ta'ala turunkan hujan. Allah Ta'ala selamatkan manusia daripada azab, tak turun bala. Tapi kalau Allah Ta'ala turun bala, semua kena. Dalam satu Korea tu, dalam satu Jeddah tu, kalau Allah Ta'ala turun bala, semua kena. Ustaz ke, guru ustaz ke, tarikat ke, hadis kena. Dia tak kira orang. Yang ketiga firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul aghairallahi attakhidhu waliyyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'im wa la yut'am. Katakanlah wahai Muhammad, patutkah aku mengambil penolong selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan ia pula yang memberi makan, dan bukan ia diberi makan. Yang keempat, firman Allah, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Imran 60 dan 26. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Itu semua kehendak Allah Ta'ala. Tak payah di masa, kita tak sangka dulu duduk mengaji dengan aku, duduk pergi sebelah aku, duduk mengaji kat surau ni. Tengok jadi YB dah, apa yang kau? Duduk sembang kat jelak lebih korang. Tak payah di masa, jadi YB lah, macam mana? Itu Allah nak bagi kan. Maka engkau. Dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang engkau kehendaki. Sampai nanti masa dia berkuasa, Allah Ta'ala turun balik naik orang lain. Semua itu diazali dah. Allah Ta'ala dah hantar semua siap dah. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Dan engkaulah, ya Allah, yang menghinakan sesiapa yang engkau kehendaki. Semua kembali pada Allah. Dari yang kekuasaan engkau sajalah ada segala kebaikan. Ada kebaikan.
Sesungguhnya engkau amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang kelima, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Surah Yunus. Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati, dan mengeluarkan benda yang mati daripada makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Tanya kepada orang musyrikin. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka mereka musyrik itu tetap akan menjawab, mengakui dengan berkata, Allah jualah yang menguasai segala-galanya. Jadi kalau ditanya kepada mereka, mereka menjawab, Allah lah. Segala-galanya Allah lah yang menguasai, yang tadbir, yang menjadi dan sebagainya. Itu dia kami tauhid rububiyah. Allah berkatalah, Allah jualah menguasai segala-galanya. Oleh itu katakanlah, jika kamu mengakui yang demikian, maka mengapa kamu tidak mau bertakwa kepada Allah? Yang keenam, firman Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya, bagaimana kami mentadbirkannya. Firman Allah tersebut menegaskan alam ini adalah di bawah tadbir pemerintahan dan urusan pemerintahan Allah, di mana Allah secara mutlak berkuasa melakukan apa saja yang dikehendakinya terhadap makhluk mengikut pentadbiran dan pengurusannya. Biar. Kemudian perbincangan dan kesimpulan. Penjelasan mengenai rububiyah. Yang pertama, rububiyah ialah mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam, yang pasti, yang tetap, bahawa pentadbiran dan pengurusan semua benda dan perkara itu di alam ini adalah di bawah tadbir dan urusan Allah. Yang kedua, hal-hal dan keadaan seorang manusia yang berkaitan dengan hidup, mati, mulia, hina, rezeki, nikmat, rahmat, sakit, sihat dan lain-lainnya dalam semua urusan dan perbuatan mereka adalah tertakluk di bawah pemerintahan dan tadbir Allah Ta'ala. Semua kembali pada Allah. Ini panggil tauhid rububiyah. Yang ketiga, Allah Ta'ala mentadbir langit dan bumi dan yang memiliki alam ini, mentadbir alam seluruhnya dengan bersendirian dan tidak ditolong oleh sesiapa jua. Yang keempat, dalam suratul A'raf ayat 54 dan suratul Jasiyah ayat 36 menyatakan urusan mencipta segala makhluk dan urusan pemerintahan dan juga pentadbiran langit dan bumi adalah tertentu bagi Allah Ta'ala sahaja. Yang kelima, dalam suratul An'am ayat 4 menerangkan Allah Ta'ala selain daripada menciptakan langit dan bumi, Ia juga memberi makan. Bukan diberi makan. Allah yang memberi makan kepada makhluk. Bukan diberi makan kepada. Memberi bermacam-macam jenis makanan. Kita nak makan apa? Semua boleh. Asalkan benda tu halal. Kan? Yang keenam, dalam surah Al-Imran ayat 4 menegaskan Allah mempunyai kuasa pemerintahan
yang berkuasa memberi sesuatu pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia ambil balik dan mengambilnya kembali dari sesiapa yang dikehendakinya. Buat pilah macam mana pun, sampai satu masa Allah Ta'ala ambil balik, bagi kat orang lain pula. Duduk kerja, duduk jaga ke mana pun, sampai masa kena terima kenyataan. Dan ia juga kuasa memuliakan dan menghinakan sesiapa yang dikehendakinya. Yang mulia, yang hina jadi mulia. Yang mulia dihinakan pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh dalam surah Yunus ayat 31 menjelaskan Allah memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya. Orang curi pun, orang yang curi makanan, dia makan makanan yang dicuri, itu rezeki dia, tak rezeki yang haram. Kan rezeki dia, rezeki yang haram. Yang cara halal ni rezeki yang halal. Dia makan yang benar makruh, rezeki yang makruh. Semua tu rezeki juga. Kita sehat pun rezeki, hati kita tenang pun rezeki juga. Kita pikiran kita tenang dan sebagainya pun rezeki juga. Orang yang dapat anak pun rezeki, orang dapat cucu pun rezeki juga. Semua rezeki. Orang makan sedap mau rezeki juga. Dulu masa tak sedap lah, sedap rezeki. Masa sedap tu dia makan dengan ikhlas. Sedap. Suami makan sedap, orang dia ikhlas. Kalau perempuan tu dia makan dengan ikhlas, dia sedap. Dia boleh rasa lah, suami boleh rasa. Tapi kalau kata nak kena marah-marah, tak pergi mati. Tak pergi buat mati sangat ni. Tu. Memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Semua orang bagi. Ulat dalam batu pun ada rezeki dia. Icap dia letakkan rezeki dia. Semua rezeki belakang. Apabila sempurna umur kita, apabila sempurna rezeki kita, cukup tempoh dia, sampailah ajar. Lagi tak sempurna rezeki, ajar tak sampai. Sebab apa? Sebab rezeki tu tak lengkap lagi. Kita dah tengok orang tu sakit lama lah, gaul 4-15 tahun, dia pakai pengkul, tak mati-mati lagi, lihat nyawa. Sebab apa? Sebab rezeki dia tak lengkap lagi. Lengkapnya rezeki sampai tempoh. Macam orang naik motor, dia naik motor, motor berapa sampai 80 lah. Dia bagi lengkap dulu, tempoh dia. Tempoh mata rezeki. Sempurna rezeki dia tu, sampailah ajar dia. Ulama lah nak mati umur 85 ni duk kuat. Sebab apa? Rezeki tak lengkap lagi. Lengkap saja, maka datanglah malakul maut. Jadi rezeki ni kita tak timbang lah. Allah Ta'ala dah jamin dah. Dia dah tetap dia jari dah rezeki sekian. Cuma kita berusaha mencari. Berusaha mencari itu dia berkait dengan pada azali ini. Dan dia juga yang menghidupkan manusia ni dan mematikan manusia, makhluk. Lah kita hidup sampai satu masa kita mati. Jadi kita tak perlulah takut kepada kematian. Kita kena selalu bersenang-senang, berbicara, bersembang-sembang tentang kematian. Supaya dengan kita bersembang tu,
kita mendatangkan insaf, kesedaran, kita berasa nak bertaubat, kita berasa nak memperbanyakkan amal soleh. Kan? Sebab tu Nabi suruh ingatkan mati. Ingat. Dalam sehari 21 kali, 25 kali ingat mati, supaya kita dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi persiapan kita nak bertemu dengan Allah, Al-Quran kata wabtahu ilaihi wasilah, tuntutlah kamu untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah menggunakan wasilah. Wasilah perantaraan. Perantaraan hamba dengan Allah, dia ada perantaraannya. Apa dia perantaraan kita dengan Allah? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita memperbanyakkan zikir. Banyak zikir. Duduk saja zikir, pegang tasbih. Nak tidur, pegang tasbih. Setengah orang buat, dia duduk tidur pun duduk saja, pegang tasbih. Lepas tu ni, pegang tasbih. Duk masak, pegang tasbih. Ambil tasbih letak ni. Dapat payah sangat tasbih sikit sangat. Beli yang besar. Boleh lihat tu tadi masak, perak tarik. Ya, subhanallah, subhanallah. Bukan dia lah. Kita buat di rumah. Tasbih tu kecil sangat, tak nak pegang. Beli yang besar. Besar pada tu, saya tengok di masjid mana. Masjid lama. Dia letak kat imam, duduk tasbih. Biji dia belum tak ni. Kuat hati tengok. Okey. Tu wasilah kita dengan Allah, membanyakkan zikir. Subhanallah, bismillah, la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang dia susah nak. Sebab apa? Sebab dia main satu alat baru yang mengganggu manusia. Alat ni mengganggu apa dia? Itu handphone, handset tu yang mengganggu manusia. Betul tak? Kalau orang pandai kontrol diri tak apa. Tapi takut tak pandai kontrol. Tengoklah. Nak tidur pun tengok, masih tidak. Masih tengah malam, tengok muka isteri bercahaya. Beriman, bercahaya tengah malam. Hebat isteri. Muka dia bercahaya di tengah malam. Suami tengok, mak tak cahaya, dia tak sempul. Cahaya. Cahaya lah alat tu. Jadi orang yang banyak zikir ni, apabila ruh dia keluar nanti dalam keadaan ruh tu kenyang, tak ada harga, selamat, dan ruh keluar pun mudah. Orang yang banyak zikir ni, zikir dengan hati pun boleh. Mulut kita senyap, tapi hati kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan zikir tu kita kena hadirkan, iaitu Allah lah yang kita sembah. Barulah zikir tu dapat pahala. Kan? Saya sebut subhanallah, maha suci Allah. Kembali kita ingat Allah. Boleh juga kata kita tasbih, kita zikir menggunakan hati. Biasa orang berzikir gunakan hati ni, itu zikir orang khawas, orang-orang pilihan Allah, orang tertentu, wali-wali Allah. Dia zikir dengan hati lah. Mulut dia senyap, tapi hati dia ingat Allah. Bagi orang khawas ni, orang khawas, wali-wali Allah ni, apabila mereka lalai sikit, lalai dalam satu saat tu tak ingat Allah, maka bagi mereka itu berdosa. Bagi mereka lah berdosa, dan mereka bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab satu saat tak ingat Allah, bagi mereka berdosa, taubat. Bagi orang awam ni, tak ada. Nak ingat Allah, semayang lah. Subhanallah, subhanallah.
Itu pun kalau imam sebut. Kalau imam tak sebut, dia pun habis. Banyakkan zikir. Jadi orang yang banyak zikir, orang yang banyak baca Quran. Baca Quran wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperbanyakkan amal-amal yang sunat. Amal-amal sunat ni apa dia? Iaitu sedekah, sembahyang sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, sembahyang tengah malam sebagainya, memperbanyakkan benda-benda yang sunat. Tapi benda yang sunat, solat sunat, kalau dia ada sembahyang yang dia tinggal, yang lama-lama, yang dia tak qada lagi, maka kena qada sembahyang. Hak tinggal lama-lama tu kena qada dulu. Kena qada dulu. Kalau dia tak qada 20 sunat, maka sembahyang sunat tu dikira tak sah. Dia haram lah. Sebab apa? Sebab yang hutang tu dia tak bayar lagi. Hak wajib tu dia tak bayar lagi. Dia pergi buat hak sunat. Hutang banyak. Sembahyang hak dia tinggal masa-masa dulu ni banyak. Dia tak qada. Umur 17, 18, 19, 20 tu. Dia tak qada banyak. Tiba-tiba dia puluh dengan sunat lah. Sunat qabliyah ba'diyah. Yang hutang tak bayar. Jadi sembahyang sunat tu tak sah, haram. Sebab apa? Sebab dia tak bayar hak fardu tu. Kalau sambil-sambil tak apa. Maksudnya qada dia pun dia qada, hak sunat pun hak sunat pun dia buat juga. Dia panggil apa? Dia panggil serentak. Serentak. Dia bagi sama balik. Maksudnya qada pun dia qada, yang sunat pun dia buat dalam masa yang sama. Itu pula qada pula main sunat. Hak tu tak apa. Hak tu orang kata sah, tak haram. Sebab apa? Dia buat dua-dua sekali. Taubat. Satu? Tak lah. Maksudnya dia ada benda yang kodoh yang tak bayar lagi. Benda yang senang taubat. Taubat sebab tak kodoh. Tak boleh dia. Dia kena kodoh. Bukan maksudnya dia nak bertaubat lah. Dia nak bertaubat yang dia tinggal. Yang dia tinggal tu. Tapi dia tak kodoh lagi semua. Dia sembahyang sunat taubat tu boleh. Pasal sunat-sunat yang lain tak boleh kan kalau tak banyak kodoh lagi. Jadi yang sunat taubat tu boleh ke tak? Sunat taubat tu dia taubat daripada dosa-dosa lain. Dosa-dosa mungkin dosa-dosa yang kecil-kecil. Tapi dia kena qada dulu lah. Kena qada sembahyang hak fardu tu dulu. Lepas tu baru boleh sembahyang taubat. Tapi kalau masa yang sama dia sembahyang taubat, lepas tu sembahyang qada tak apa lah. Tapi masalah sekarang dia duk puluh sunat taubat, tapi yang qada tu dah. Jadi tak boleh. Sendiri. Macam orang sedekah sunat dengan sedekah fardu. Sedekah fardu ni apa dia? Zakat. Sedekah sunat ni sedekah yang tertawuk, yang biasa ni. Buat penuri, zakat, kami ambil bagi rumah. Tapi dia puluh hak sedekah sunat. Puluh dah sedekah sunat. Hak zakat dia tak keluar. Jadi tak boleh lah. Dia kena keluar zakat dulu. Keluar zakat semua, barulah dia buat sedekah sunat. Tapi kalau dia keluar zakat, tiba-tiba zakat dia tak cukup. Ada 1,000 ke 2,000. Zakat dia tak lengkap. Maka akhirat besok Allah Ta'ala ambil sedekah hak sunat ni, topak bagi lengkap zakat dia. Dia tak apa lah. Tapi zakat tak keluar 20
hak apa nama sedekah hak sunat ni. Tak boleh. Dia kena hak wajib tu buat dulu. Yang penting wajib. Kan. Sunat taubat kalau dia buat dosa lain apa semua, kan. Tapi sunat taubat pun nak buat boleh buatlah. Kan. Apabila dia sembahyang sunat taubat, itu habislah dosa dia. Kan. Tapi kalau duk tiap-tiap malam duk sembahyang taubat, sunat taubat. Yang fardu tak buat juga, tak boleh. Kalau kata sembahyang taubat pun sembahyang sekali, 2 ataupun 2-3 kali. Tak kuatlah. Lepas tu qada. Yang ni main taubat setiap malam, tapi qada pun tak kuat. Tak boleh. Dia pun canggah. Sebab apa? Sebab dia mendahulukan yang sunat dan dia mentakhirkan yang fardu. Kita kena selesaikan hak fardu dulu dengan Allah. Hak tu hutang kita dengan Allah Taala sembahyang. Hutang dengan hutang. Sudah tak hutang? Hutang kita kena bayar hutang dulu. Hutang tu wajib. Sedekah tu sunat. Kalau bertembung benda yang sunat dengan yang wajib, dahulukan yang wajib. Bayar hutang dulu. Kalau hak sedekah sunat tu, kalau dia banyak hutang, selesailah. Dia hutang khasih. Tapi hak sedekah sunat ni, dia bagi 10. Kalau dia himpun, bayar selesailah. Kalau kita kata orang tu memerlukan, diperlukan. Tu wajib. Hak tu wajib kita tolong dia. Bagilah. Dia ada waktu-waktu yang wajib. Tapi kalau kita tahu orang tu kasih maksiat, kasih arak, kita tahu tapi dia memerlukan duit, kita bagi. Hak tu dosa pula tak boleh. Kalau kita tolong dia buat benda maksiat, tak boleh bagi. Bagi kita itu haram, sebab kita tolong dia. Sebab kita tahu kehidupan dia. Takat panggil tak apa lah. Dia nak buat apa? Takat panggil nak beli benda tak boleh. dia kutip orang. Kutip orang. Kita boleh kita niat baik kan. Niat baik. Kita tak mahu untuk. Dan macam yang siap lepas imam doa bagi mati amin, lalu saya qada dulu. Satu doa sudah tak ada. Boleh. Dia yang seafdal yang seafdal kita nak qada ni, kita qada sebelum sembahyang fardu. Kalau masa tu luaslah. Katanya lepas awal azan satu maklum tunggu biasa 10 minit 10 minit tu dia dah lah qada. Qada lepas tu sembahyanglah sunat qabliyah. Ataupun sembahyang hak qabliyah ni boleh dijamak buat kemudian. Maksudnya kalau sunat qabliyah ba'diyah lahaklah. Kita memang lewat tu orang sembahyang zuhur dah. Kita buat kemudian. Maksudnya sembahyang sunat yang qabliyah ba'diyah tu boleh dijamak sekali. 4 rakaat satu salam. Kena niat lah. Solat sunat zuhri, solat sunat zuhri, 4 rakaatin qabliyah wal ba'diyah lillahi ta'ala. 4 rakaat satu salam. Ada saya awal Saya awal ada. Ada. Terus jalan. Yang kita di tempat negara sekali dah. Dah masuk baca. Jadi
Kalau masuk-masuk kita nak sembahyang Zuhur dah. Kita nak sembahyang sunat dulu. Tak kalau kita sembahyang sunat dulu boleh ikut dah, tapi kita ikut sunat dulu. Ikut apa? Ikut apa? Ikut imam. Ikut depan dan saya ada. Pakai masuk sekali-sekali ni. Lepas tu kita sembahyang sunat dulu. Tapi dia tak mau dah, lepas sembahyang Zuhur dah. Ketika imam apabila Bilal qomat saja, kita masuk surau masjid, masuk saja Bilal itu dah qomat. Ketika itu kalau kita semayang tak sah dah lah, ikut sembayang. Kan? Masa tu ada lagi boleh ikut sembahyang sunat. Oh masa waktu tak suruh sunat. Masuk dalam surau, kita nak sembahyang sunat dulu lah awal lagi. Tapi dia tak mau sembahyang sunat dah, dia ramai nak sembahyang fardu dah. Jika ni kita abdai ikut mereka kata Abdul ikut mereka. Abdul ikut imam. Dia tak libat sunat dah. Iza uqimatis solat, apabila didirikan sembahyang, qamatlah. Wala solata, tak boleh sembahyang apa lah. Illa maktubah, kecuali sembahyang fardu saja. Lepas ramai ada terus qamatlah. Ikut terus lah. Ikut terus, lepas sembahyang kita buat sembahyang qabliyah dan ba'diyah jamak sekali. Jamak sekali mudah. Afdal kita ikut mereka. Afdal ikut mereka. Daripada kita sembahyang sunat dalam solat. Sembahyang sunat tu tak boleh, tak sah lah. Tak sah. Sebab ada orang qomat lah. Kan? Kalau kita sembahyang orang azan, lepas azan kita pun sembahyang sunat. Baru satu rakaat Bilal qomat. Itu macam mana kita? Kita nak kena baca ke macam mana? Kena bacakan. Tapi kalau duduk tengah qomat, duduk tanya akhir, tak perlu dah. Baca rakaat bacanya. Kan? Jadi ketika itu sembahyang sunat, bertemu sunat dengan fardu, hak sunat tu kita ni buat. Bila pun kena seperti juga ada kena tunggu kat dalam. Tunggu dekat. Tunggu belakang. Yang awal. Kita kurang panjang kita dia baru panjang. Kita cepat hari kalau kita banyak. Kalau sunat. Kalau kata yang apa dia kita bacakan. Kita nak takbir sama dengan imam tu. Ya Allah dia. Sebab main sunat tu dia tak dikira dah. Boleh bacakan. Tapi kalau dia baca surah Baqarah panjang pun. Panjang kan. Tapi dah hak sunnah dia baca bang. Sebab sunat. Semaya puasa sunat pun kalau habis makan nasi kenduri, maka disunatkan buka. Kalau tak ada buka, kan? Kalau qada kan? Kalau qada wala kan? Qada tak boleh. Kalau dia qada puasa, lepas tu kenduri kalau ajak makan, dia buka haram. Itu haram. Sebab puasa wajib. Qada wajib. Benar wajib. Kalau sunat tak apa lah. Tapi kalau mazhab Hanafi, kalau puasa sunat, dia nak baca tak boleh. Kekal masuk buat puasa sunat, dia nak baca tak boleh. Kalau mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, tak apa puasa sunat. Dalam sunat orang bagi pergi kenduri. Buka. Tapi kita tengok tuan rumah. Jumpa tuan rumah, saya ni puasa camat ni, puasa sunat. Jadi tuan rumah tu dia macam makan muka. Dia berubah macam marah. Sunat kita buka puasa. Tapi kita kata aku puasa sunat ni, bagus. Bagus. Jangan angkat tangan. Maka afdal dia teruskan puasa sunat. Tapi kalau puasa fardu hak qada, macam tak macam tak boleh dia. Tak.
Ha? Ada juga. Dia tak beli. Lapan dalam surah Abasa ayat 24 menjelaskan semua pembahagian dan peruntukan makanan yang ditentukan kepada setiap manusia adalah ditadbir oleh Allah Ta'ala. Jadi makanan yang ditentukan kepada manusia ni Allah Ta'ala dah tentulah. Kita makan apa sekian-sekian, semua Allah Ta'ala dah tentu dah pada azali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una warhamna.